membicarakan tafsir surah Ali Imran bermula ayat 28, 29. 28 29 dan 30 Okay, kita sama-sama baca. Siapa yang ada Quran, yang ada handphone ke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم.
Firman Allah surah Ali Imran ayat 28 hingga ayat 30. Terjemahannya, la yattakhidhil mu'minun, la tidak yattakhidhi mengambil, al-mu'minun oleh orang yang beriman, al-kafirin akan orang kafir, awliya sebagai pemimpin, sebagai pelindung, min dunil mu'minin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi tak boleh orang beriman mengambil orang kafir menjadi pemimpin, sedangkan ada orang yang beriman. Wa man yaf'al dhalik, sesiapa yang melakukan demikian, falaysa minallah, falaysa tidak ada, minallah di sisi Allah, fi syai' sesuatu pun, tak ada nilai orang tu di sisi Allah sedikit pun, illa melainkan an tattaqu minhum tuqah, melainkan kamu takut daripada mereka akan satu ketakutan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah mengingatkan kamu tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali kamu. Qul, katakanlah, in tukhfu, sekiranya kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam dada kamu, dalam hati kamu, au tubduhu, ataupun kamu nyatakannya, ya'lamullah, pasti mengetahui akannya oleh Allah. Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawat, dan dia, yakni Allah, mengetahui apa yang di langit. Wa ma fil ard, dan apa yang di bumi. Wallah, dan Allah, ala kulli syai', atas tiap sesuatu, qadir, maha berkuasa. Yauma tajidu kullu nafsin, pada hari tajidu, akan mendapati kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilat, apa yang dia telah lakukan di dunia, min khairin, daripada kebaikan, muhdara, hadir di hadapan mereka, akan lihat apa yang dia buat baik dulu kat dunia, pada hari tersebut, yang di akhirat, akan nampak di depan mereka. Wa ma'amilat min su', begitu juga apa yang mereka telah lakukan daripada kejahatan. Kebaikan dapat di depan muka mereka, kejahatan juga diperlihatkan di depan mereka juga. Tawaddu, yang ia ingin, lau anna bainaha, kalau boleh antaranya, wa bainahu, antara kejahatan tadi, wa bainahu, dan dirinya, amadan ba'ida, masa yang jauh. Jadi pada hari tersebut, baik pun nampak, buruk pun nampak. Pada ketika itu, yang baik seronok lah, tapi yang buruk kalau boleh biarlah jauh-jauh. Jangan dekat-dekat, jangan ada. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, mengingatkan dan mengingatkan kepada kamu oleh Allah tentang dirinya, yakni tentang seksanya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha penyayang, maha lembut kepada hamba-hambanya. Okey, ini ayat 28 hingga 30. Ayat ni kalau baca sekarang memang terangkat lah tuan-tuan ni. Tapi saya kena baca juga tafsirnya, walaupun tak berapa seronok nak dengarnya, sebab kena atas kepala kita semua. Datanglah ancaman keras ini, yang sekaligus sebagai ketetapan yang pasti bahawa seorang Muslim telah keluar daripada Islam apabila dia menjadikan orang yang tidak redha menjadikan kitab Allah sebagai pengatur dalam kehidupan sebagai wali.
Allah tak ambil orang beriman. Orang beriman tak boleh mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai tempat kepercayaan. Jadi ayat ini ancaman Allah. Allah tak iktiraf, tak redha orang yang menjadikan yang Allah tidak terima dan menganggap orang itu keluar daripada Islam. Bila dia tidak redha menjadikan kitab Allah sebagai perlembagaan hidup dia. Kalau ada orang tak bersedia untuk menjadikan Quran kitab dia, undang-undang, syariat, perlembagaan dalam hidup dia, maka Allah tak anggap dia orang beriman. Dia terkeluar daripada orang yang beriman. Sama ada kewalian itu dengan kecintaan hati dan dengan membantunya, maupun meminta pertolongan kepadanya. Jadi sama ada memang dia suka kepada orang yang bukan Islam tu sebagai wali dia, sebagai pelindung dia, ataupun dia bantu dia, sokong dia, ataupun tolong dia, maka Allah SWT tidak terima dia sebagai seorang Islam yang sebenarnya. Itulah Allah berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, aulia. Aulia itu wali. Wali itu pelindung, macam bapak kita melindung kita. Jadi jangan ambil sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Sedangkan ada orang-orang mukmin, kan? Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai', maka orang itu tidak akan mendapat pertolongan Allah. Falaisa minallah, tidak ada di sisi Allah sedikit pun orang itu, tidak ada nilai, dan Allah takkan tolong orang itu. Ia telah jauh daripada Allah. Orang yang ambil orang kafir telah jauh daripada Allah dan terputus hubungannya secara total dalam segala sesuatu. Putus, tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada kaitan, arti tak kafir, ya, tak Islam, tak ada kaitan. Allah hanya memberi kemurahan jika mereka melakukan itu kerana siasah. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau mereka takut. Takut ni ialah dalam hati, tapi kalau terkeluar kat jari, itu bukan takut. Kecuali kamu takut sesuatu perkara, maka secara mulut ataupun secara zahir kamu kena terpaksa lahirkan kesokongan, itu tak apa. Tapi kalau dizahirkan dengan tangan, dipangkah, itu bukan takut, itu sukarela. Faham tak kan? Pagi-pagi ni lambat faham sikit. Tahu? Zahir nggih. Tapi bila tang tu, janganlah kat situ. Carilah yang beriman. Kan? Itu baru illa an tattaqu minhum tuqah. Tapi kalau zahir pun nggih, tangan pun nggih, itu bukan terpaksa. Yang Tuhan bagi kecualian tu kalau dia terpaksa. Itu dinamakan taqiyah. Tuqah tu taqiyah. Kalau orang Iran memang ada usul agama dia, doktrin dia, dia taqiyah. Taqiyah ni maksudnya depan kita, oh ya, nggih. Dari belakang kita dia tak nggih. Itu taqiyah. Tapi kita ni tak pakailah taqiyah ni kepada orang bukan Islam. Tuhan kata tu illa an tattaqu minhum tuqah. Okey. Jadi Allah hanya beri kemurahan jika mereka melakukan itu kerana siasat, kerana politik, kerana keadaan memaksa, memelihara diri terhadap orang yang ditakutinya dalam suatu negeri
atau pada suatu waktu. Berarti kalau tak kata nggih, tak dapat peruntukan. Nggih je lah. Bukan duit dia pun, duit kita. Duit rakyat. Akan tetapi itu hanya pemeliharaan diri dalam bentuk ucapan lisan, mulut je, bukan kewalaan, bukan kesetiaan. Dalam hati dan amal. Kalau memang setia, percaya sungguh, sokong sungguh, dalam hati nak kata apa? Ataupun amal, sokong dia, jilat dia, bodek dia, itu amal. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, laisa taqiyah bil amal. Tidak ada taqiyah. Saya kata cerita taqiyah tadi. Taqiyah itu siasah. Jadi kadang-kadang orang agama dia tak erti siasah. Dia tak erti siasah. Dia tengok Abdul Hadi jumpa Mahathir, dia kata lain macam dah Abdul Hadi ni. Itu namanya orang siasah. Siasah ni dia cerdik. Bila ada keperluan, bila nampak cara, jumpa lah. Dalam politik ni jangan tutup pintu terus, buka pintu sikit. Senang, apa-apa hal kita boleh keluar, ataupun apa-apa hal kita boleh buka, kasih orang masuk. Tahu? Itu siasah. Selagi tidak selamat mengharuskan cara. Jadi orang agama kadang dia tak faham. Siasah ni satu seni yang lain. Satu seni yang lain. Nak pula kecoh sekarang kan, dapat peralihan kuasa. Dia nak alih kuasa ni ada rukun dia. Ada syarat, ada rukun dia. Islam ni semua ada syarat, ada rukun. Wuduk ada syarat, ada rukun. Dan ada maqasid. Maqasid. Kalau kita serah kuasa pada orang kedua, lebih teruk Islam, baik jangan. Itu maqasid. Kena jaga maqasid syariah. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan. Jadi kalau bercanggah dengan maqasid, lebih baik yang tu. Tak payah dialihkan. Kemudian nak alih naik pula, dia ada syarat dia. Siapa nak terima? Cukup syarat ke? Masa janji dulu ada ke macam itu? Jadi kita ada siasah. Maka dalam Islam, illa anta taqu minhum tuqa. Kita ada ketikanya kita menzahirkan lain daripada apa yang tersimpan di dalam hati. Sebab yang dalam hati kita tu nak pastikan Islam menang. Jadi sekadar ajak minum kopi, ajak jumpa pejabat, biasalah. Orang parlimen tu bergaduh dalam parlimen. Waktu rehat minum dia depan dia. Kita orang kampung ni iyalah bergaduh sampai putus silaturahim. Itu bukan orang politik. Orang politik, saya dulu orang politik jumpa saya peluk. Saya tahu dia umpat saya kat belakang, tapi peluk. Peluk itu biasa orang politik. Dia peluk, dia warna green, naik nama saya. Tu imam besar masjid tu pas tu. Naik ada nama kat, naik dalam tu. Buat tadika tutup. Ini pas. Buat diploma pengajian Mahdewa di Masjid Giri tutup. Semua tutup. Lama-lama saya keluar, tutup semua. Rezeki bukan daripada mereka. Maksud tak UMNO lah sekarang UMNO dah menyatu dengan PAS, okey lah apa yang tak dibuat orang UMNO kepada orang PAS, termasuk saya sebut tentu apa yang tidak dibuat. Tapi alhamdulillah, bila kita tinggalkan jahiliah, ketepikan jahiliah, ni jahiliah hal ni menyebabkan kita berpecah. Tinggalkan jahiliah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'daan, pada ketika itu kamu bermusuh-musuhan.
fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan di antara hati-hati kamu. Fa asbahtum, lalu jadilah kamu bi ni'matihi, dengan nikmat Islam. Islam yang betul lah. Kalau pegang Islam nasionalis, Islam kapitalis, Islam sosialis, memang tak bertemu kita. Pegang Islam yang betul, bertemulah umat Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah dengan nikmat Islam itu kamu bersaudara. Jangan patah balik nasionalis balik. Dialog satu ni, fahami Islam yang sebenar, bukan Islam ikut kepala otak kita. Kalau tidak, kita pecah balik. Kalau seorang ni Islam yang betul, ini Islam juzuk-juzuk, takkan ada titik temunya. Faham ke? Faham juga Alhamdulillah. Pagi-pagi ni kita kena banyak tanya sikit kalau tidak kan dia tertidur. Jadi terbuka mata. Okey. Jadi taqiyah ni kita boleh berpura-pura, tapi yang dikatakan taqiyah ialah lidah. Tapi hati kalau taqiyah juga bendanya, itu bukan taqiyah, itu rela. Kalau tangan dibuktikan, apa lagi? Itu rela, bukan taqiyah. Kata Ibn Abbas, laisa taqiyah bil amal. Taqiyah bukan dengan amal. Wa innamat taqiyatu bil lisan. Taqiyah cuma dengan mulut. Taqiyah ialah siasah pemeliharaan diri. Itu bukan dengan amal. Tetapi taqiyah itu hanya dengan ucapan. Allah memerintahkan kamu terhadap dirinya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali kamu. Jadi Allah ingatkan, jangan dengan penuh redha memilih orang-orang kafir sebagai wali, pelindung, pemimpin. Apa maksudnya ini? Maksudnya ialah kita tak boleh letakkan nasib kita kepada orang kafir. Kita boleh percayanya secara zahir, tapi tak boleh percayanya secara totally, secara mutlak. Dan Islam tak salah kalau kita letakkan orang-orang kafir sebagai mewakili dia. Di Kelantan, kota-kota kampung, orang Siam, orang Buddha, orang kafir, tak ada masalah. Yang tak boleh kita letakkan perkara-perkara besar, Perdana Menteri kita letak, ataupun bukan orang kafir, tapi orang yang berkawan dengan orang kafir ni susah juga. Kadang-kadang orang Islam lebih kafir. Orang Islam kadang lebih penjajah daripada penjajah. Tahu Lord Reid yang meninggalkan perlembagaan tu, tapi dia letakkan kuasa raja di tempat yang tepat. Malah dia kata Islam agama yang rasmi yang diamalkan. Agama-agama lain tidak dihalang. Kena faham tu. Sekarang ni bangun pula G25. Tahu G25? 25 orang bekas-bekas pegawai kerajaan. Kalau tanya saya, G tu gila. Gila 25 orang. Gila lah. Dulu kalau perempuan disunatkan boleh saman mak bapak dia, kata dia. Ini menghilangkan kelazatan hak individu, hak asasi. Hak asasi. Kemudian puak-puak inilah bersama dengan Siti Al-Qasim, sister non-Muslim. Dia kata sister in Islam, sister bukan Islam dia. Dia serang mufti Islam, bawa mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Sekarang ni nak bawa lagi. Dah 2 mahkamah dikalah dah, dan nak bawa lagi lanjutan. Dia tak terima fatwa. Fatwa Selangor kata sistem Islam ni ajaran sesat. Marah benar dia. Jadi mufti tak boleh fatwa suka-suka hati, kata dia. Mufti nak fatwa kena keluar TV dulu, minta sokongan orang ramai dulu, bawa Dewan Undangan Negeri. Kalau bawa Dewan Negeri Selangor boleh menang ke? Fatwa boleh menang ke? Berapa orang yang Islam kat situ?
Tuan. Kalau bawa parlimen lagi teruk. Parlimen kalau dalam PNH tu, tuan, 41 je yang Islam. 71 lagi bukan Islam. Itulah Islam berlaku sekarang ni. Islam terseksa. 41 dengan 71 seganda. Banyaknya yang bukan Islam. Macam mana kita nak mempertahankan Islam dalam suasana itu? Jadi dalam perlembagaan betul jaga agama, semua agama boleh melaksanakan amalannya. G20 dia kata apa? Dia kata tak boleh halang orang Islam keluar daripada Islam. Sebab ini dalam termaktub dalam perlembagaan. Dia orang tak faham Islam diberi keutamaan. Lok Red tu yang tak reti pun dia letakkan Islam sebagai agama resmi. Tapi agama-agama lain boleh diamalkan. Termasuklah boleh diamalkan orang Islam kalau murtad, kalau ikut mengamalkan Islam, bunuh dia. Man baddala dina faqtulu. Kamu jangan kacau, ini urusan kami. Tapi oleh kerana tidak ada hukum bunuh dalam Malaysia ni, jadi perkara-perkara yang boleh menghalang mereka daripada murtad, kita boleh wujudkan. Peraturan-peraturan, undang-undang. Tiba-tiba dia kata jangan, tak boleh. Ini menghalang kebebasan. Ini kebiasaan agama lah ni. Agama kami nak masuk Islam kami tak paksa. Tapi bila masuk Islam nak keluar, kita tahan, tak boleh. Ini kebiasaan agama. Jadi itu yang dimaksudkan. Artinya Lord Red dulu yang penjajah tu baik sikit lagi daripada mereka ni. Mereka lebih penjajah daripada penjajah. Lebih teruk, lebih teruk daripada yang teruk. Kalau penjajah tu teruk, arti mereka lebih teruk daripada yang teruk. Kita lihat dalam YouTube tu ada juga yang pakai tudung, tapi kepalanya ya Allah, macam tudung saji je dia tu, kepalanya tak guna. Jadi di Islam dihina, Islam dileceh, boleh dimain-main. Ini mereka. Jadi kalau orang macam ini, dia bukan taqiyah, memang lebih teruk daripada orang kafir. Bukan taqiyah lagi. Kemudian peringatan ini diikuti dengan kalimah yang menyentuh hati dan menimbulkan perasaan dan kesedaran bahawa penglihatan Allah selalu memandang dirinya dan pengetahuan Allah selalu menyertainya. Jadi wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah ingatkan tentang dirinya. Maksudnya kamu jangan celupa benar, kamu jangan serati kamu je. Allah tengok kamu. Allah lihat kamu. Allah tahu apa yang kamu sebut. Allah tahu semua perkara. Itu yang kata wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah ingatkan, janganlah sesuka hati kamu sedap mulut je, sedap tangan je. Allah perhati kamu. Wa ilallahil masir. Kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Boleh jawab ke depan Allah. Kenapa kamu nak sangat kepada yang kafir daripada Islam? Tak jawab kamu. Katakanlah ayat seterusnya. Jadi sebelum pindah ayat ni, saya nak bawa kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Ibn Arabi, dia dalam disiplin ilmu Islam ni ada ayat-ayat hukum. Termasuk ayat ini, la yattakhidhul mu'minuna al-kafir, ila ayat-ayat hukum yang mengandungi hukum yang mesti kita ikuti. Jadi apa kata Ibn Arabi dalam mentafsirkan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min al-mu'minin. Saya baca je. Kita tak baca orang marah pula. Larangan mengambil orang kafir sebagai pelindung. Ini kitab Ibn Arabi. Secara umum ayat ini menerangkan bahawa orang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pelindung, tempat teman rapat, teman kepercayaan, untuk membantunya menentang musuhnya, atau untuk menyerahkan amanah dan kepercayaan. Perkara pendidikan serah pada orang bukan Islam, perkara keuangan diserah pada bukan Islam, pertahanan tak apa lagi lah. Tapi orang nombor duanya bahaya.
Pertahanan orang bukan Islam tahu. Dulu dia tak tahu, sekarang ni dia tahu. Bahaya menyerahkan amanah selain daripada orang-orang mukmin. Tak boleh serahkan benda-benda besar kepada orang yang, sebab kita ni secara rakan kita boleh percaya, tapi secara batin kita tak boleh percaya. Itu kena faham. Sebab itu ada benda-benda yang berkaitan dengan agama tak boleh kita ucapkan, menunjukkan kita tak boleh mutlak. Rakan tu bukan Islam lah. Kalau saudara Islam, itu kena guna bahasa tu ya. Kalau rakan-rakan tu artinya orang-orang kafir yang berjiran dengan kita. Kita hubungan zahir baik, tak ada masalah. Tapi nak percaya secara total, secara mutlak, bahaya. Sebab Allah pun kata, qad badatil baghdha min afwahihim, telah nyata kebencian mereka itu dalam mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, yang ada dalam diri mereka itu lagi besar. Bila berlaku penyatuan nasional, UMNO dan PAS, mereka kata apa? Ini jadi Taliban. Busuknya hati mereka. Dia tak senang melihat penyatuan umat Islam. Okey, jadi tak boleh kita serahkan kepercayaan mutlak benda-benda besar kepada mereka. Sampai sekarang ni 14 aset tabung haji telah terjual. Dah 14 aset. Mereka saman sekarang ni menteri segala agama. Bukan menteri agama Islam ni, menteri segala agama sebab dia jaga semua agama. Saman. Kenapa 14 aset orang Islam? Tuan-tuan, tabung haji ni sampai dia orang nak tarik bajet peruntukan, kalau orang merayu kota atau kali kedua tak merasa dah 9,000 lebih deh, 12,000, 22,000 sekarang ni. Sedangkan tabung haji ni sendiri dia dibebaskan daripada cukai tau. Kerajaan bebaskan dia cukai. Kalau bilion-bilion aset tabung haji tu, duit cash dia yang kena cukai, tak ada kena cukai. Jadi berapa bilion? Cukai saja dibebaskan. Cukai itu patutnya dipulangkan kepada pendeposit kita lah yang simpan tabung haji tu. Tiba-tiba dia kata tak cukup, tak boleh. Jadi akan datang kena nak apa? Kena penuhkan tabung haji. Jadi yang kita terlepas cukai tu ke mana perginya? Ini hak kita. Yang cukai yang patut kerajaan ambil, kerajaan tak ambil. Patutnya dipulangkan. Ini bantu pendeposit ni. Orang susah ni nak pergi haji. Bukan yang ni pun, ini pun ke mana pergi, kemudiannya aset-aset dijual. Jadi mereka sedang saman sekarang ni. Kenapa makin teruk. Aset itu nak jual lagi. Umat Islam kena lihatlah perkara ni. Tabung haji tu kita punya, orang Islam punya. Okey. Jadi atau untuk menyerahkan amanah dan kepercayaan selain daripada orang mukmin. Jadi tak dibenarkan, itu maksudnya. Sebenarnya firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 2 yang bermaksud alla yattakhidhu min duni wakila. Dalam surah Isra, jangan sampai mereka mengambil selain aku sebagai wakil, sebagai pelindung. Tak boleh ambil selain daripada Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melarang Abu Musa Al-Ash'ari, tak ada dalam kitab saya baca kitab lain, yang mengambil seorang kafir zimmi sebagai juru tulisnya di Yaman dan menyuruhnya supaya disingkirkan. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari ni dia ambil juru tulisnya orang bukan Islam, orang kafir. Maka Umar kata kepada Abu Musa, pecat dia, tukar orang lain. Sebab juru tulis semua akan tulis faham, tahu apa benda-benda yang tersembunyi, tersulit. Juru tulis pun tak boleh, apa lagi pegang kementerian-kementerian yang besar. Sekumpulan ulama mengatakan
bahawa seorang musyrik yang berada dalam kumpulan tentera Islam hendaklah berperang bersama tentera Islam menentang musuh mereka. Ada sebagian ulama kata begitu. Akan tetapi para ulama kami, ulama Ibn Arabi ni Maliki, mazhab Maliki, ulama kami, ulama Maliki, daripada mazhab Maliki berselisih pendapat tentang persoalan ini. Pendapat yang sahih adalah tidak dibenarkan. Jadi tak boleh guna orang muka Islam jadi tentera dalam Islam. Ya, sebab kita tak boleh percaya tengah-tengah tentera kan dipatah balik. Nyaya kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi, inna la nasta'inu bi musyrikin. Kita tak perlu minta tolong pada orang musyrik. Nabi kata. Penulis menyatakan jika dengan pertolongan itu terbukti mendatangkan faedah, maka tidak menjadi kesalahan. Kalau datang faedah tak apa. Kalau perang saat pertama, hantar mereka dulu. Ada faedah kita. Tapi kalau tidak, tak boleh kita menggunakan orang musyrikin sebab kita tak boleh percaya. Ayat yang keempat, illa an tattaqu, hukum yang keempat dalam surah ni, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kamu takut daripada mereka sebagai satu ketakutan. Artinya ada kelonggaran. Terdapat dua pendapat ayat ini, iaitu situasi yang dibenarkan mengambil orang kafir sebagai pelindung. Ada dua perkara pendapat dalam ayat ini. Pertama, ia bermaksud kecuali jika kamu takutkan kepada mereka. Oleh itu, jika kamu takutkan mereka, maka hendaklah kamu membantu mereka dan mengambil mereka sebagai teman, dan hendaklah kamu mengatakan apa-apa yang dapat menghindarkan kejahatan dan gangguan mereka daripada kamu, tapi dengan secara zahir saja. Boleh kita guna dia, tapi yang secara zahir saja, bukannya dengan keyakinan kamu. Kita nak percaya bulat-bulat, tak boleh. Hal ini diterangkan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 106 yang bermaksud melainkan orang yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini cerita yang saya cerita dulu, cerita tentang Yasir. Maknya disula depan dia, bapaknya dibunuh dan dia dipanggang atas bara api. Bila dah melecur dah, disejukkan, kemudian seksa lagi, melecur, disejukkan. Akhirnya Yasir tidak mampu melainkan mengucapkan Allah wal Uzza. Jadi heboh para sahabat, Yasir telah murtad. Maka Allah turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang dengan iman. Ini nama tuqah, terlahirkan di mulut tapi hati tetap tidak. Kalau itu tak apa, tapi mulut pun sokong sepenuh hati, buat kerja lagi. Macam mana? Yang kedua, ia bermaksud melainkan jika antara kamu dan mereka ada hubungan kaum kerabat, maka teruskanlah hubungan itu dengan memberikan sumbangan. Tak salah orang Islam, mak bapaknya, adik-beradiknya kafir lagi, jadi nak tolong secara kemanusiaan. Itu maksudnya illa anta taqu minhum tuqa. Bukan redha pun mereka kafir, bukan nak sokong dia kafir, tapi kerana dia kerabat. Kalau boleh, mudah-mudahan dengan bantuan yang dibagi terbuka hatinya untuk Islam. Itu tak apa. Semana diriwayatkan oleh Asma berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Asma? Inna ummi qaddamat alayya, mak aku datang ziarah aku, kata Asma. Wahya musyrikah, dia ni orang musyrikin, masih kafir lagi. Wahya raghibatun, dia nak sangat nak menghubungkan silaturahim dengan aku, kata Asma kepada Rasulullah. Afa asiluha, boleh tak aku bersilaturahim dengannya? Qala, jawab Nabi, na'am, ya. Silli ummaki, buatlah hubungan dengan emak kamu. Jadi maksudnya ada ulama kata yang tokoh ni hanya boleh dalam bab kerabat, kalau ada kerabat yang kafir. Itu maksudnya. Walaupun pendapat yang kedua ini boleh diterima daripada perspektif agama, tetapi ia tidak kuat untuk menjadikan tafsiran kepada ayat yang dibincangkan.
Maksud ayat tersebut lebih sesuai mengikut pendapat yang pertama. Jadi maksud yang pertama lebih kuat. Maksudnya tak boleh langsung dengan orang kafir. Kalau boleh pun orang kafir bukan secara batin, secara zahir saja. Batinnya tidak. Macam mana kita nak percaya kepada orang yang tidak percaya Tuhan? Ya, memang ya, kita pun zahir pun tahu mereka ni mana ada terikat dengan undang-undang. Ya? Ada nak minum, nak kaki perempuan, nak maksiat, suka hati dia lah. Dia bukan ada Tuhan. Kita nak percaya kat dia? Tuhan pun dia tak percaya. Dia tak ada Tuhan pun. Dan kita nak percaya dia pegang janji. Maksiat yang besar-besar dia buatnya, kita nak percaya dia pegang janji? Tentulah tidak. Ini Cina dah kena bala ni. Apa, virus apa? Corona apa saya lupa namanya. Corona virus. Saya tengok YouTube tu, oi, tengah-tengah dah tegak, mati. Doktor pun tak boleh pakai kena pakai tutup semua nak menguruskannya. Katanya doktor pun ada mati. Ini jadi virus yang paling besar Cina. Dia seksa umat Islam 1 juta. Sekarang ni puluhan juta umat Cina sekarang menghadapi. Di Filipina dah hantar balik dah pelancong-pelancong Cina ni. Malaysia yang masih tak sah lagi. Besok kalau kita sebar virus kat Malaysia tu, tahulah. Tentulah mereka tak halau pelancong ni. Sebab kita Cina. Negara kita negara Cina. Memanglah. Tapi kesannya kalau dibiarkan virus ni, saya tengok dalam YouTube, tengok teruk sangat ya. Dah macam bahaya lah. Semua doktor-doktor pun bertelagah sama mereka. Ada viral ya. Doktor-doktor pun bertelagah sama mereka. Sebab tak ada setakat ini tidak ada apa? Tidak ada ubat. HIV pun dah ada ubat sekarang dah. Yang ni tak ada ubat dah. Tak ada ubat sekarang ni. Kena akan mati. Orang nak merawat pun tak boleh sentuh begitu je. Kena berlapik. Jalan berlapik tu pun ada doktor yang telah mati. Kata kat Malaysia dah ada dah. Kesan virus ni. Ini balak. Diseksa umat kita 1 juta. Puluhan juta umat Cina sekarang ni terdedah kepada virus ni. Ini kita percaya Tuhan. Tak tahulah dia tak percaya lagi Tuhan. Tak tahu lah. Dah kena macam ni tak percaya Tuhan juga. Tak tahu. Doktrin komunis mana ada percaya Tuhan. Dia kata alam ni nature, semula jadi. Manusia hidup, mati jadi tanah. Dah kena macam ni, tak percaya Tuhan lagi. Tak tahulah. Ini kuasa apa yang mendatangkan bala ni, mendatangkan penyakit ni? Inilah kuasa Allah SWT. Okay, kita patah balik cerita ni, ayat ni. Kemudian Qul in tukhfu ma fi sudurikum, sekiranya kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau autubuduhu, atau kamu lahirkannya, ya'lamu Allah, pasti Allah mengetahuinya. Kamu sembunyikan, semuanya Allah tak tahu. Begitu juga wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah tiap satu maha berkuasa. Kemudian peringatan terakhir ini diikuti dengan langkah lain dalam ayat-ayat lain, dalam ayat-ayat ini, iaitu dipaparkan hari yang menakutkan. Hari yang pada waktu itu tidak ada satu pun amalan dan niat hati yang dapat lepas dari pembalasan. Dan pada waktu itu setiap jiwa menghadapi segala selok-beloknya. Dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan mereka, apa yang dibuat dibentangkan balik, ini kamu buat dulu kebaikan. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan, ni kamu buat jahat dulu.
Ia ingin kalau kiranya antara ia dan hari itu ada masa yang jauh. Kalau boleh janganlah jumpa hari tersebut. Allah memperingatkan kamu tentang seksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang terzalim. Allah kena seksakan orang yang jahat, orang yang kafir. Kalau Allah tak seksa, tak adillah kepada orang yang beriman. Itu dia kenapa Allah seksa orang kafir. Sebab kalau tak seksa, tak adillah kepada orang yang beriman. Orang beriman jaga diri dia, tak buat maksiat, tak buat zina, tak menipu orang, tak mungkir janji, tak mungkir manifesto. Kan? Tiba-tiba dia buat suka hati je. Suka hati je, tabur janji sampai menang. Jadi tak adil kalau Allah tak seksa dia dekat akhirat. Allah kena seksa orang kafir, seksa orang yang buat maksiat, seksa orang yang mungkir janji, kerana untuk memberi keadilan kepada orang yang menunaikan janji, kepada orang yang melakukan amal soleh. Orang tanya tu, kenapa Allah, kalau betul Allah penyayang, kenapa Allah adil, kenapa Allah seksa orang kafir? Sebab kalau tak seksa, tak adil kepada orang yang beriman. Orang beriman, dunia ni penjara bagi mereka. Orang kafir, dunia ni syurga bagi dia. Tak ada sekatan, apa dia nak buat. Kita nak buat, Allah kata tak boleh. Jadi kita tersekat. Jadi adillah orang yang di dunia ni syurga bagi dia, adil kena seksa ke akhirat. Sebab nak beri keadilan kepada kita. Kita tersekat nak buat satu benda, tengok Tuhan kata apa, tak boleh lah. Kemudian diikuti pula dengan tekanan kepada hati manusia, iaitu diulangnya lagi ancaman pada manusia terhadap siksaan Allah yang Maha Suci. Wa yuhadzirikumullahu nafsah. Allah ingatkan, jangan kamu ingat dunia je ke, kamu sampai ke akhirat besok. Kamu syurga ada, neraka pun ada. Akan tetapi dalam ancaman ini diingatkannya pula kepada mereka akan rahmat Allah, dan masih diberi kesempatan kepada mereka sebelum tiba ajalnya. Tapi Allah sebut juga Allah sayang. Wallahu ra'ufun bil ibad. Pun demikian Allah tetap menyayangi kepada hamba-hambanya. Okey, saya ingat sekali itu tuan-tuan. Kita sekarang ni subuh lewat Jadi saya mula tadi pukul 7 biasa dapat sejam Sekarang ni 7.45 itu pun dah risau dia. Saya kalau ceramah dah keluar seorang, dua orang, saya tutup je. Wabillahi taufiq Keluar seorang saya boleh tahan lagi. Keluar dua orang, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.